Rofero Mall. Okay? Dan saya lebih dikenali dengan panggilan Madam Snake sebab saya menjual snake. Selamat datang ke Rofero Mall, one stop center for snake lovers. Saya akan berada di dua lokasi dan di FB Live dan juga di Instagram. So saya akan pandang bawah dan pandang atas. Ada dua lokasi yang saya tengah attend. Okay. So selamat datang yang baru masuk. Saya adalah Puan Ruzaiza yang dikenali sebagai Madam Snake daripada Rofero Mall. Okay. One stop center kepada snake lovers. Okay. Siapa yang suka makan snake boleh dapatkan snake di lokasi kami, di mall kami. Okay. Saya akan terangkan apa-apa snake yang ada di mall kami. Dan sekarang ni tuan-puan boleh tengok di belakang saya, inilah snake-snake yang ada sekarang. Dan from time to time kami akan tambah baiklah, tambah nilai. Okay. Matlamat kami di Rofero Mall adalah pertama, seperti saya sebut tadi, menjadi one stop center untuk semua snake lovers. Itu penggemar snake boleh mendapatkan snake mereka di Rofero Mall, dan ada pelbagai cita rasa yang boleh dirasa di satu tempat sahaja. Dan matlamat kedua kami adalah untuk membantu sesiapa sahaja yang berumur 18 tahun ke atas yang mempunyai masalah kewangan kronik di masa lockdown ni, ya, untuk bangkit semula membina kewangan melalui dropship bersama kita, zero modal, tanpa mengeluarkan modal. Assalamualaikum, hai. Tanpa mengeluarkan modal, ya. Kita bantu you daripada 0 ke 1,000 yang pertama. Yang penting nak atau tidak sahaja. Okay. Mudah-mudah sangat. You tak perlu simpan stok, you tak perlu modal, you tak perlu buat postage. Semuanya kami yang buat. You just daftar dan menjual sahaja. Sharing-sharing dengan kawan-kawan. Sebab snake ni bagi saya mudah untuk dijual sebab dia makan kudapan sambil tengok TV, tengok Netflix, apa sajalah boleh makan, sedap. Dan saya garanti kudapan yang kami jual ni adalah yang terbaik di dunia, yang paling sedap. Sebab dia memang dikenali dah dalam online, ya. So dia testimoni pun ada, menunjukkan memang banyak feedback yang baik. Sekiranya tuan-puan berminat, boleh join saya punya Telegram tu yang saya pinkan tu. Di situ siapa yang masuk dalam Telegram saya tu, saya akan anggap tuan-puan sebagai VIP customer. So apa saja promo yang saya buat, apa saja diskaun, kan, hadiah-hadiah saya akan hanya buka di Telegram saya. So kalau berminat, nak tahu apa lebih lanjut tentang dropship, tentang promo-promo, tentang diskaun, sila masuk ke Telegram saya tu. Di situ ada banyak info yang saya akan bagi, ya. Okay. Saya nak share 6 kesan silaturahim terhadap rezeki untuk semua yang menonton. Dan juga untuk ini especially pada usahawan sebenarnya, tapi boleh je dimanfaatkan untuk orang lain, ya. Silaturahim ni penting dalam kehidupan. Besarnya kesan silaturahim ini, ia sangat berkait rapat dengan rezeki dan kebahagiaan kita. Siapa setuju? Kan? Rezeki silaturahim ni dia sangat berkait rapat dengan rezeki dan kebahagiaan kita. Ya, saya setuju sangat, dan ramai orang luar sana pun setuju. Saya rasa yang menonton ni pun kawan-kawan saya ni, sahabat-sahabat saya ni, tuan-puan semua bersetuju juga, betul. Kalau kita ada silaturahim yang tak baik, rezeki kita pun sangkut selalunya. Okay. Barang siapa yang mahu dipanjangkan umur, diluaskan rezeki dan dijauhkan daripada kematian yang buruk, maka hendaklah bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahim. Itu adalah daripada hadis qudsi Hakim sharing tu, So kita kena jaga silaturahim. Yang kedua yang saya nak share, ada Imam Muslim ni kata, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. So kita kena jaga silaturahim kita dengan siapa pun.
Walaupun kita marah orang tu, "Hai Aimi, hai, Assalamualaikum, selamat petang, salam ceria." Dengan siapa pun kita berkawan, siapa di sekeliling kita, adik-beradik, saudara mara, kawan-kawan, so kita kena jaga silaturahim. Marah macam mana pun, maafkanlah mereka, InsyaAllah. Walaupun kita kalah, kita memaafkan, tak semestinya kita kalah. Malahan benda yang akan kita dapat kita tak nampak, tapi itulah dia ketenangan yang akan kita perolehi bila kita memaafkan orang. Memang bukan mudah, saya pernah lalui, saya pernah rasa benda tu. Bukan mudah kita nak maafkan orang, tapi untuk kita rasa tenang, redha, dan kita kena memaafkan lah. Saya mengalami macam-macam. Saya di pengalaman saya di sihir, kita dalam perniagaan kan, orang tikam belakang kan, macam-macam lah. Tapi kita kena redha lah, kita redha dan bangkit semula dan maafkanlah mereka. Kadang-kadang mereka mungkin tak ada ilmu, tak belajar, kesihankanlah mereka. Kita yang boleh fikir, kita ada ilmu, kita belajar, dan kita mintalah perlindungan daripada Allah. InsyaAllah Allah akan lindung. Siapa yang berada di jalan yang benar, melalui pengalaman saya, tak pernah Allah tu tak beri perlindungan. Dia akan lindung kita walau macam mana pun orang hina kita, walau macam mana orang kata kita di sebaliknya. Namun yang Allah lebih mengetahui, Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Di setiap perkara yang berlaku tu pasti ada hikmahnya. Allah nak melindungi kita. Kalau kita setiap doa tu memang minta Allah lindung, so memang dia akan lindung kita totally lah. Yakin, percaya. Itu yang penting sekali dalam kehidupan kita. Kita nak minta pertolongan Allah. Itu yang saya pegang lah, pengalaman saya lah. Kita duduk dunia perniagaan kan, jatuh bangun tu biasa. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Kita tak boleh jatuh 7 kali, bangkit 6 kali, tak boleh. Kita kena double, triple. Akhirnya insyaAllah dengan izin Allah kita akan berjaya juga akhirnya. Salah satu tipsnya adalah menjaga silaturahim. Kita tak boleh memutuskan silaturahim hanya kerana hati kita tak suka dia, tak ni, nanti kita takkan tenang. So jalan kita punya, maksudnya kita punya perjalanan rezeki pun tak mudah. Yang penting biarlah dia tak suka kita, biarlah dia kata kita tak betul ke kan. Dia kata kita macam tak betul ni, benda dia buat ni tak betul. Tapi as long kita tahu apa kita buat dan Allah redha apa kita buat kan, Allah masih lindung kita, maksudnya kita di pihak yang betul lah. So tak perlu risau, kita ada Allah. Kita baiklah, silaturahim tu baik lah. Macam mana dia nak marah kita, nak hina kita, kita jaga relationship kita. Kita nak pastikan rezeki kita meninggal yang tenang, rezeki kita masuk, tak ada halangan. Itu juga dalam apa juga kehidupan lah, dalam suami isteri, anak-anak, keluarga. Semua orang akan mengalami pengalaman ujian kehidupan, tapi macam mana kita nak menyelusurinya dengan redha dan tawakal. Itu pengalaman saya lah, cerita sikit. Jika dirangkumkan, maka 6 manfaat silaturahim itu adalah, kalau kita jaga silaturahim ini, ada 6 perkara yang boleh memberi manfaat kepada kita. Ya Allah, diluaskan rezekinya, dikenang kebaikannya, dipanjangkan umurnya, kematian yang baik, dicintai keluarga, dan mendapat kunci ke syurga, insyaAllah. 5 manfaat, 6 manfaat yang saya belajar. Kalau kita jaga silaturahim kita, kita akan diluaskan rezekinya, dikenang kebaikannya, dipanjangkan umurnya, kematian yang baik, dicintai keluarga, mendapat kunci ke syurga. Amin, insyaAllah. So, untuk peringatan diri saya sendiri dan juga untuk perkongsian bersama tuan-puan, kawan-kawan, sahabat-sahabat, moga ia memberi manfaat juga kepada sekalian yang menonton, sekalian yang mendengar. Ia akan menjadi kita jagalah perkara ni untuk menentukan bahawa perkara baik-baik saja berada di sekeliling kita. Mungkin kita mengalami pengalaman yang buruk sebelum ni. Macam saya sendiri, saya pun mengalami pengalaman yang buruk. Orang mungkin tak suka kita,
orang rasa kita ni tak betul, macam-macam perkara lah. Tapi kita kena positif. Bila kita positif, think positif, so benda tu akan jadi positif juga. Memang bukan mudah, saya faham bukan mudah, tapi kita kena lalui jugalah. Kita kena terima. Begitu. Okay. Banyak lagi sebenarnya perkongsian daripada buku yang saya baca tu, daripada guru saya. Dia berkongsi macam-macam cerita tentang luasnya rezeki. Tapi untuk hari ni saya share tu 6 tips tadi lah. Supaya kita sikit-sikit ni, kalau nak banyak-banyak nanti kan lupa. So kita buat sikit-sikit tips, sikit-sikit untuk saya sendiri pun, peringatan diri saya. Bila saya share ni, ia akan masuk dalam minda saya. Dia gitu. So bila itulah sebabnya kita kena share. Bila kita share, benda tu akan masuk dalam kepala kita. Tu kita akan ingat lah kan. Di samping kita share dengan kawan-kawan, boleh menerima manfaat pada kawan-kawan dan tuan-puan semua, adik-adik, kak abang sekalian, dan juga ia memberi manfaat pada diri kita. Betul-betul. Jangan lupa siapa nak jadi customer VIP kami, nak hadiah ke, nak e-book ke, nak apa tu, promo-promo ke, nak jadi dropship ke, join Telegram Madam Snake as a VIP customer yang saya pin tu. Ni coklat ni salah satu coklat yang kami jual. Chocodak, produk Muslim, tapi memang sedap sangat. Dia macam coklat apa tu, berries. Puas hati makan. Ni yang almond milk. Saya makan bismillahirrahmanirrahim. Ni packaging dia yang ni. Wow. Sedap tak? Siapa snack lovers coklat, jangan ketinggalan nak rasa ni. Sedap. Lepas tu jangan risau, coklat ni bila sampai ke anda, walaupun pakai postage, dia takkan cair. Sebab dia orang dah buat R&D macam mana nak hantar kat customer, coklat ni takkan cair sampai pada anda. Macam itulah sampai kat saya. Sebab dia pakai polystyrene yang putih tu. So dia ada pembalutan dia, memang kemas Terus sampai kat kita tak cair. Ni sampai kat saya ni, mana dia cair. Cantik je nampak, berkilat-kilat lagi. Dia ada macam-macam perasa. Ada almond, ada raisin, ada dark chocolate, ada yang coklat yang macam mini bite. Mini bite yang macam ni. Sedap. Hari ni untuk pengetahuan tu semua, kawan-kawan saya pun tahu saya makan cerewet. So apa-apa saja snack yang saya ambil ni, memang saya akan pastikan ini sedap, baru saya ambil. Harga pun berpatutan. Semua produk saya semua harga RM20 ke bawah saja. Tak ada yang ke atas, kecuali yang untuk package kan. Jangan risau, coklat ni takkan sampai dekat anda cair. Dia hanya akan cair di mulut anda. Sebab dia ada R&D dia yang dihantar pakai polystyrene. Sebab benda tu dah sampai kat saya juga dan tak cair. Inilah bukti-buktinya. Tak cair pun, berkilat-kilat lagi. Sedap coklat dia. Memang rasa macam coklat apa? Apa yang famous tu, berries, Cadbury. Ni produk Muslim. Produk Muslim. Sedap. Packaging pun cantik. Ni yang bite punya. Dia ada truffles juga. Ni packaging dia. Chocodak. Nama dia Chocodak. Tak mahal. Satu ni, kalau ni satu pack ni 100 gram, sedap saya RM10 je. Macam tu. Kalau nak nanti kena masuk dekat Telegram saya tu. Boleh masuk, dalam tu ada banyak-banyak info. Nak jadi dropship, nak beli saja. So you akan jadi VIP customer saya. Dan kita akan bagi promo lah. Ada diskaun semua di sana Kena masuk dalam Telegram tu. Okay, yang saya makan kedua ni adalah dark chocolate. Ni dark. Untuk nak jaga badan, siapa nak jaga badan tapi suka makan coklat, dark chocolate adalah yang terbaik.
Bismillah. Aiman kat dalam. Nah, ni makan banyak tak apa. Ni tak gemuk. Dark chocolate. Pahit-pahit sikit. Kita dah sambung, dah buat tips yang pertama tadi. Kita makan sekejap. Nanti kita sambung tips yang kedua. Okay. Ini bite. Bite ni milk lah. Okay. Saya makan tangan kanan nampak dalam ni mungkin tangan kiri. Yang anak-anak suka ni, jangan risau sampai tangan anda tidak akan cair. Dia hanya akan cair di mulut. Sebab dia dah hantar R&D, dah buat R&D, so dia postage tu dia memang jaga quality. Kalau sampai kat cair boleh pulangkan balik. Tapi tak adalah so far saya menghantar customer saya, tak ada, semua makan masuk dalam mulut baru cair. Enggak. Coklat. Kita ada popcorn. Kita ada ni truffle lah. Peyek salted egg. Peyek ni pun lagi sedap. Dia ada dua rasa. Satu siapa yang nak rasa Korea, chili Korea tu, apa benda dia kata panggil, crispy and crunchy. Korea punya chili, apa Korean punya tu. Dan satu lagi original. Tapi dia sedap. Rangup. Ini yang Korea tu terbalik lah. Ini yang original. Ini yang Korean spicy. Okay, sekarang tadi kita cuba coklat dan kita tengok popcorn. Popcorn dia, siapa yang suka tengok movie kan, Netflix sekarang tak tengok wayang kan, susah nak dapat popcorn kan dekat TGV kan. Dulu kan saya pernah kerja TGV juga part time, so memang suka makan popcorn caramel kan, tapi dia tak lah coated macam ni. Ni popcorn dia very coated. Dulu saya kerja TGV, saya buat popcorn juga kat belakang tu, tapi taklah se-coated macam ni. Alamak, tumpah. Ni nampak. Menarik tak? Rangup ni. Hai Zam. Lama tak dengar cerita. Adanya muncul balik. Popcorn, makan popcorn. Coated caramel, sedap. Macam popcorn TGV tapi ni lagi sedap lah. Dah mana sekarang Zam? Saya komen sikit. Sri muda ke mana? Kejap layan kawan-kawan kerja power bank. Dah lama tak jumpa. Lama rasanya 10 tahun lah. Dah 10 tahun kot. Allah. Dia semua masuk mulut saya. Ni popcorn coated caramel. Memang sedap babe. Tak boleh cakap babe, makan sekali kunyah nak berhenti payah. Itu dia. Sedap sangat. Dia memang macam TGV tu taklah sesedap ni, sedap lagi ni sebab dia fully coated. Kalau TGV tu dia ada putih tu banyak sikit. Ni memang fully coated. Gemuk lah makan ni. Tapi apa nak buat, jual makanan, makan lah. Sedapnya. Kenyang. Ni popcorn. Nama dia bukan Ants Popcorn, tapi dia Melayu. Budak dia muda lagi, umur dia 25 tahun kot, tapi usaha berjaya lah. Memang jutawan lah. Adik-adik yang menganggur, kawan-kawan yang menganggur, nak bina pendapatan, jangan tunggu sekarang ni, tak boleh tunggu. Student-student yang tak ada kerja buat sesuatu. Zaman sekarang zaman multimedia, duduk kat rumah je. Macam akak ni duduk kat rumah je, jual. Sambil jual, share ilmu. Kadang-kadang menjual sangat pun orang tak suka, so kita kena share ilmu, bagi tips. Orang suka lah. Popcorn, sedap kan? Ni batang borok.
Sedap batang buruk dia rangop. Bagi penggemar-penggemar batang buruk. Tapi kalau tak gemar pun sekali makan, kawan saya order sekali 3. Satu rumah lain, satu rumah lain, satu rumah lain katanya. Memang dia pun pernah makan benda ni, kata sedap dia kata. Bismillah. Sedap sangat. Itu kacang dia tak manis sangat. Sedap rasa. Dia punya seredak pun sedap. Tadi kita dah bercerita pasal silaturahim kan, yang kita makan kejap Lepas ni kita cerita 2 perkataan kita jangan sebut dalam kehidupan kita untuk elakkan aura-aura negatif. Apa yang minat tu, saya tak dapat bagi info lanjut kat sini. You all kena join Telegram saya tu. Senang je masuk Telegram free je pun kan. Telegram tu kita akan layan you sebagai VIP customer. Promo, diskaun, nak jadi dropship ke semua ada kat situ. Tak pun ada phone number saya juga. Boleh WhatsApp ke, call ke. Lebih elok WhatsApp dululah. Nanti saya akan attend insyaAllah. Bagi yang tak nak itu. Tapi kalau you masuk Telegram, you akan jadi VIP customer. Kat situ ada banyak ilmu, macam-macam nanti. Macam tu saya kata, sekali kunyah nak berhenti payah. Ni ada akibatnya. Ni cornflake crunchy. Dan juga ada perisa kari, ada cornflake, ada kacang shandong, ada kacang pis. Ni siapa yang penggemar tak nampak. Pengenya macam rasa meruku sikit Siap. Ngop-ngop. Sedap tak? Kan? Best. Ni crunchy. Cornflake crunchy. Okay, kita rasa pula Dory Skin. Dory Skin ni ada 2 rasa. Satu original, satu lagi Korean. Korean cheese. Original dan Korean cheese. Dia pun sedap Dory Skin dia. Nanti mesti ada yang kata kan, ala you jual mesti ada yang kata sedap. Tak, betul sedap, tak tipu. Nak tengok testimoni masuk kat Telegram. Banyak testimoni. Coated, fully coated dengan cheese dia punya tu. Dia tak kedekut. Okay. Rangup. Bismillahirrahmanirrahim. Saya makan. Ini cantik comel. Nak bagi hadiah pun boleh. Aloha Dory Skin. Tak, saya suka. Makan doang. Macam tadi saya kata, cari kunyah nak berhenti payah. Inilah yang sebab nak hujan tak? Kain tak angkat pula tu. Gitu. Okay. Kotak tu. Last sekali kita rasa peyek golden salted egg. Dia pun ada satu lagi Korean spicy. Dia suka pedas, dia boleh Korean spicy. Dan peyek boleh jadi macam ni. Tak menyesal makannya. Penuh coated pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak bunyi rangup tu? Sedap tak? Ini ada keistimewaan sikit. Kalau you beli ni, kalau you beli 3, dia akan bagi you dia bagi you kotak. Untuk dia akan letak 3 dalam ni. Kotak ni dia pakai besar ke kotak dia?
Otak ni boleh pakai untuk recycle apa benda yang nak isi dalam. Dia istimewa sikit. Jadi tiga ni, tiga paket dia akan beri kotak. Ada harga promo dia. Kena masuk Telegram saya akan beritahu. Ataupun PM lah, PM dekat komen tu, saya akan beri info lanjut. Group crowd. Balik macam mana dekat depan kita tengok. Ada saya. Betul-betul kan. Group crowd. Popcorn pun ada jual package juga. Orang nak. Cuma ada package. Sedap. Nampak apa. Anak saya kalau makan pun tak berhenti dia. Sedapnya. Maaf lah makan. Saya kena tunjuk. Sampai enaknya. Bagi dia pun cantik. Nak bagi orang dia. Satu box boleh bagi. Tak mahal. Mampu milik. Okay. Sekarang kita sambung lagi sikit. Dua tips yang saya nak share tadi adalah dua perkara yang tidak perlu disebut setiap hari. Maksudnya benda tu kalau kita sebut dia akan jadi negatif aura. Nak tahu? Mesti nak tahu kan. Kita nak sekarang ni banyak sangat aura negatif ni, time-time lockdown ni. So kita kena ada aura positif. Okay. Saya share kan daripada guru saya ni. Dia share dan saya share lah kepada semua. Moga boleh memberi manfaat. Dan sharekan juga kepada kawan-kawan. Untuk live saya ni, kalau ia memberi manfaat kepada anda, maka sharekanlah dia juga kepada kawan-kawan yang lain. Okay. Moga walaupun kita tak dapat beri manfaat yang lain, mungkin kita boleh bagi manfaat ilmu kepada mereka. Sharekan kepada mereka. Boleh. Sayang semua dari Madam Snake. Okay. Dua perkara iaitu saya tidak sihat dan saya tidak larat atau penat. Jangan cakap perkara ni. Bila you cakap perkara ni, dia akan mengganggu kita punya emosi, kita punya fizikal, badan kita akan jadi lemah. Kita tak nak kita jadi down lah, very very down. So dua perkara jangan sebut. Jauhkan dari sebut saya tidak sihat dan saya tidak larat atau penat. Okay, jangan sebut. Maksudnya kalau kita tak sihat pun jangan sebut. Kita cari ubat. Cari ubat bagi sihat. Jangan dilayan sangat. Bila dilayan dia akan jadi macam emosi tu ikutlah sekali. Kita yang mengawal emosi kita. Macam saya belajar, guru saya lagi satu kata, kalau kita dalam keadaan sakit ke, dalam lepas tu kalau kita, maksudnya ni sakit yang tidak teruk lah, sakit macam demam ke rasa sejuk badan ke, maksud saya macam tu lah. Bukannya macam orang sakit yang teruk pun bagi saya dia kena fikir diri dia sihat baru dia akan sihat. Kalau dia fikir sakit, dia akan sakit lah. Saya teringat kawan baik saya. Dah lama dia meninggal, muda lagi. Masa dia meninggal umur saya 40 kot macam tu. Dia mengidap kanser dan dia tak nak berkongsi dengan kawan-kawan dia. Padahal kawan-kawan ni akan beri semangat pada dia. Sampai ke akhir stage ke berapa barulah dia nak jumpa kawan-kawan. Benda dah tak boleh bantu dah. Jangan kita sampai macam tu. Kita tak sihat kita ikut, kita tak sihat tidak. Memang Allah bagi ujian, kita tak sihat, tapi kita kena cari jalan lah. Di penghujungnya memang ketentuan Allah juga, tapi kita kena usaha untuk memperbaikinya. Ada jalan yang Allah beri. Terus saya menganggap itu sebagai pengalaman saya juga, pengajaran untuk saya. Bila kita tak sihat, jangan ikut-ikutkan sangat kita tak sihat. Cari jalan untuk baiki, supaya kita jadi sihat balik, lawan. Itu dua perkara yang saya diajar, bahawa kita jangan saat kita cakap kita tak sihat dan kita penat atau tak larat. Bila kita tidak menyebut dua perkara ini, maka 50% kehidupan kita sudah bahagia. Nampak? 50% tau, dia akan jadi bahagia. Kalau kita sebut benda tu, kita akan jadi down, 100% down. So kita jangan sebut. Bila tak sebut 50%, kita akan rasa bahagia. Dan hal ini adalah kerana apabila kita menyebut perkataan sakit, tidak sihat dan penat atau tidak larat, kita akan menghantar mesej ke otak, minda sedar. Betul saya cakap tadi. Yang hantar mesej ke otak itu minda sedar kita.
bahawa hati dan jiwa minda di bawah sedar, minda segar sesuatu yang negatif, dan akhirnya seluruh tubuh fisiologi menjadi lebah. Betul yang saya cakap tadi, ayat saya. Kita tak boleh kata ayat tu. Bila kita kata ayat tu, minda kita ni akan terima, so fizikal kita semua seluruh akan ikut. Lemah. Tak boleh. Bila kita lawan, tengok sihat. Kita makan ubat ni, sihat ni, alhamdulillah. Cuba buat, akan jadi realiti, insyaAllah. Itu untuk pengalaman lah, untuk pengalaman kita sendiri kan. Dan saya tengok pengalaman kawan-kawan yang tidak mahu melawan. Ada kawan saya seorang lagi, dia kanser juga. Dia lawan. Dia ada kawan di sekeliling yang beri semangat, mak ayah, adik-beradik kan, bos semua beri semangat. So dia pulih seperti sedia kala. Itu bezanya. Kita kena berada di aura-aura positif, jangan berada di kepompong negatif. Jangan dia ada kelompok negatif. Keluar daripada kelompok tu, masuk dalam kelompok positif. Kalau kita susah nak cari, kita doa lah, ya Allah ya Tuhan, kau temukanlah aku dengan orang-orang yang positif, yang boleh memberi semangat pada aku, keluar daripada perkara orang negatif ni, insyaAllah. Dia akan temukan kita dengan orang-orang yang positif. Itulah sikit-sikit pengalaman saya, sikit-sikit coretan manfaat-manfaat yang saya nak kongsi daripada guru saya, pada pengalaman diri saya sendiri, untuk mungkin boleh beri manfaat pada semua. Saya tahu semua orang di luar sana stres, tension, macam-macam perkara, pasal kerja, pasal tak ada kerja, pasal tak ada income. So kita kena cari ketenangan dengan berkawan dengan orang yang positif, aura-aura positif. Boleh? Banyak sangat saya ngomel ni kan. Boleh pula. Ya. Okey. Jangan lupa bantu saya share jika live ini memberi manfaat kepada anda, maka share lah kepada kawan-kawan, moga ia memberi manfaat juga. Dan siapa saja yang berminat untuk join jadi dropship saya, beli produk ke apa saja, mudah-mudahkan, senang-senangkan join Telegram Madam Snake as a VVIP customer dekat pin yang saya dah print tu. Okey, masuk sana dan kami akan beri info-info lanjut, ataupun boleh PM saya, nanti saya akan jawab apa yang saya boleh jawab lah. Okey. Saya doakan, akhir kata saya saya recap balik topik yang saya bawa hari ini adalah 6 kesan silaturahim terhadap rezeki. Kesimpulannya adalah bila kita bina silaturahim yang baik, kita akan diluaskan rezeki, dikenang kebaikan kita, dipanjangkan umur, kematian yang baik, dicintai keluarga, dan mendapat kunci ke syurga, insya-Allah. Yang penting yakin, yang penting nak ke tak nak. Kalau nak, semuanya baik-baik saja, insya-Allah. Okay. Dalam setiap satu perkara, semuanya melalui proses. Okay. Kita nak berjaya pun melalui proses. Tak ada orang terus berjaya, tak ada. Okay. Dan tips kedua yang saya nak share ni tadi adalah perkara yang kita tidak boleh sebut dalam kehidupan kita seharian, iaitu kita tidak sihat dan kita penat. Kita tak ada semangat, kita penat. Jangan sebut dua perkara itu, tidak larat atau penat. Bila kita sebut perkara tu, akan minda kita akan terima dan seluruh badan kita akan jadi lemah. So kita kena lawan, Dan bila kita tidak sebut dua perkara ini, maka 50% daripada kehidupan kita akan bahagia, tenang. Itulah perkongsian saya untuk hari ini. Dan saya pun dah makan-makan tadi. Okey. Sedap semuanya, sedap belaka. Bukan saya nak kata kosong sebab saya ni memang jadi cerewet. So mana makanan yang saya jadikan produk kami ni adalah makanan yang sedap-sedap, insya-Allah. Rasa dulu. Tak rasa maka tak tahu, tak kenal maka tak cinta. So kena rasa, kena kenal, barulah boleh memberi nilai. Apakah nilainya, sedap ke 1 ke 10, sedap ke tak sedap ke, kan? Sebab cita rasa masing-masing berlainan kadang-kadang, kan? Tapi so far semuanya adalah samalah. Kudapan ni memang mudah untuk makan. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih live menonton saya, siapa yang menonton sekarang ataupun selepas ni. Terima kasih menonton live saya. Moga live saya ni memberi manfaat kepada semua dan boleh sharekan kepada kawan-kawan yang lain, untuk mereka juga mendapat manfaat daripada video yang saya live ni. Sama-sama berkongsi-kongsi ilmu. Okey.
berkongsi-kongsi rezeki, menjalinkan silaturahim. Sekarang kita tak boleh jalin silaturahim bersalam-salaman, so kita berada di media sosial lah. Okay, media sosial kita boleh kan, ada jarak. Okay lah, sekian daripada saya. Saya doakan semuanya yang menonton live ni, yang menonton selepas live saya ni, video saya ni, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, kaya, bahagia, ceria dan tenang selalu. Okay, take care semua. Bye. Salam perkenalan, salam kasih sayang dari saya, Madam Snake. Jangan lupa join Telegram untuk maklumat lanjut dan nak info-info jadi Aviva IT customer. Bye. Assalamualaikum semua.